Dokumen jantung lah. Okey, terima kasih. Terima kasih doktor kamu dengan Doktor Hafsah. Doktor Farah nak cakap something ke? Oh tak, tadi nak tambah cuma kan Okey. kan cakap yang berkafein kan. So bukan kopi je tapi semua minuman yang berkafein. Contoh macam teh, lepas tu macam tadi kata pasal Red Bull. So any drinks yang contain caffeine kat dalam dia tu memang kena elakkan jugalah. Oh, ah, dekat Indonesia memang ada kes ni apa nak share lah apa memang ada kes kreatif. Dia ni mungkin kerja kat kereta agensi kot, tapi one day dia memang hardcore Red Bull, mati. Berita tahun berapa lah? Saya ada lagi berita tu. Okey, okey. Wow, tu ekstrim betul lah tu. Ya. Ekstrim betul lah tu. Memang 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 ni lah ekstrim. ekstrim lah. Memang ekstrim dan apa? Ya, dia just gone lah. Kejar deadline kan. Okey, terima kasih Dr. Hafsah, Dr. Kamu. Saya dah tak ada soalan dah, tapi nak tambah kalau macam siapa-siapa yang nak minum kopi tambah gula, start daripada ni kot. Start daripada cappuccino atau flat white atau latte. Lepas tu boleh gradual dia akan kurang gula lah. Saya sekarang ni pun minum tak ada gula lah. Okey. Terima kasih. Yeah, thank you. Thank you. Terima kasih. Dia rasa macam doktor buka apa radio pula kan? Atau lagu Macam macam tengah radio show je lah, Dr. Syaku. Saya tadi nak masuk pun macam ini tengah sembang kopi dari segi medical ke dari segi kopi? Itulah pasal kita orang ni bila set up account untuk Mac2 Iman memang letak doktor. Bukan sebab kita orang nak sangat orang panggil doktor pun. Tapi sebab kerja kan, kerja NGO tu. Jadi orang pun macam bila tengok doktor cakap pasal medik lah. Betul. Lausha ada lagi ke kat dalam ni? Lausha? Ada. Yes. Tadi dekat page lain. Ya. Saya ada soalan nak tanya. Kan kalau orang Cina selalu minum yang teh Cina kan, ataupun I before ni selalu minum oolong tea. Pokoknya lebih kurang macam tu lah. Nak tanya, ada tak efek kalau kita tambah gula dalam tu? Maksudnya kan teh ni kan dia macam berbeza-beza sikit kan dia punya function dia ataupun daripada, I tak tahu lah ni daripada yang I baca lah. Kalau Chinese tea tu dia punya efek dia berbeza-beza. So kalau kita tambah dengan gula kan, sebab kalau Chinese tea kan biasa tak ada gula kan. Kalau kita tambah dengan gula ada apa-apa efek tak? Okay, Lao-Tzu bukan pakar lah dari segi medik, of course. Lao-Tzu juga bukan inilah dietitian. Cumanya dari segi praktis dan dari segi amalan kawan-kawan Cina semua selalunya minum teh memang tak berubah gula. Teh ada 5 yang Lao-Tzu pernah belajar dulu, ada 5 jenis teh lah. Dan 5 jenis ni dia dibahagikan mengikut warna. Ada teh putih, teh hijau, teh merah, teh hitam, teh kuning. dia ada nama dia. Sorry, bukan teh kuning. Something else. Saya tak sure sangat. Dan perbezaan dia, 5 warna teh ni dia dibahagikan dengan suhu dia. Maksudnya lain warna teh, lain suhu yang sesuai dengan teh tersebut. Jadi kembali kepada soalan Farah tadi, dia gula ni memang pantang lah. Dia bukan sahaja tak sesuai lah, memang pantang sebab
Kalau Chinese dia minum teh, selalunya teh tu dia akan letak daun tu dengan air tu. So dia rendam dulu. Ada teh sehingga kan dia panggil Allah, apa nama teh dia lah, sudah lupa dah, lama tak minum. Teh tu dia kena biar kat dalam tu, bagi dia punya daun dia kembang dulu apa semua, dia baru kita minum. Dia punya benefit tu ada kat situ. Cumanya kalau ikut Chinese practice, ada yang letak gula batu. Gula batu is still acceptable. Tapi kalau nak letak gula putih tu memang kalau Lao-Se minum depan apa sifu-sifu semua memang kena ketuk kepala lah, sebab rasa macam merosakkan teh tu. Teh tu dia ada bau dia, ada fungsi kesihatan dia. Kau pergi letak gula orang panggil gula ni paisa lebih kepada gula ni lah, gula pasir, gula putih yang kita selalu guna tu. Memang rosak lah teh tu sebab dia punya fungsi dia tu tak sampai, bau dia tak ada. Dan Chinese kita percayalah yang gula putih ni macam merosakkan elemen-elemen yang bagus dalam teh. Jadi mengikut pemerhatian Lao-Se, kalau pergi ke China dulu dalam masa sebulan 2 dekat sana, memang Chinese memang sangat-sangat suka teh. Dan boleh kata ramai yang selalu bawa tumbler kaca dengan diorang. Tumbler kaca ni macam-macam design, dan selalunya dia adalah macam daun-daun teh yang kat dalam. China ni dia banyak tempat-tempat yang dia bagi orang awam isi air kosong. Maksudnya ada air panas dengan air biasa. Jadi selalunya kalau ada Chinese ni, dia pergi dekat petrol station ke, dia pergi dekat Dewan ke, dia pergi dekat mana-mana yang tempat-tempat awam ke, nanti tiba-tiba bawa keluar tumbler isi air panas kat situ. Tapi dalam tu dia ada dah lah daun teh dia orang. Jadi dia banyak sangat lah Chinese ni minum teh, sehingga kan Lao-Se kadang-kadang ada kawan-kawan yang tak ada teh memang tak boleh hidup. Sebab teh tu kan kita tahu ada kafein juga kan. Jadi bergantunglah tengok mana yang ikut preference, mana yang mereka suka. Tapi mostly adalah benefit-benefit dia. Nak ulas benefit tu Lao-Se tak pandai lah, minta maaf ya Farah. Terima kasih. Mungkin doktor-doktor lain ke boleh tambah ulasan ke mengenai teh, sebab Lao-Se yang pernah belajar dia punya warna dan apa fungsi warna dia, dan juga macam mana ni lah Chinese sukalah hadiahkan teh juga dekat orang. Macam Lao-Se dulu pergi China pun memang ada yang jumpa VIP ke apa, nanti balik dia bagi sekotak tu memang teh lah kat dalam, tapi tak pandai minum. Teh-teh dia nampak macam pelik kan, tapi ni sukalah ada yang hari-hari minum. Sehingga kan kalau ada yang pernah dengar, ada sejenis teh dekat China ni, nama dia teh dara. Teh dara ni dia punya cara petik daun teh ni, tak sure lah you guys pernah dengar ke tak. Doktor-doktor juga tak sure pernah dengar ke tak. Teh ni dia cara petik dia kena anak dara yang petik menggunakan mulut dan masukkan daun teh tersebut dalam satu kantong yang dia letak di antara payudara. So dia macam sampai begitu sekali dia punya teh dara dia tu, dan dia mahal lah. Wow. Lain macam. Okay, tapi tak tahu lah kan ada extra benefit ke tak ke kan. Lagi-lagi zaman COVID ni lagilah tak sesuai lah, sebab dia petik guna mulut kan. Itu sajalah boleh ulas. Betul juga. Lausin nak tanya kan? Kalau kat sini herbal kat sini itulah, kalau pergi kafe kat sini dia ada yang selalu ada lah. Common ones are macam green tea kan, peppermint, kadang-kadang ada jasmine tea, chamomile, ada lah kadang-kadang ada fruity ones kan. So I sometimes before I go to sleep, kadang-kadang I like chamomile tea. Ada siapa kat sini pernah ada minum chamomile tea? Tak ada rasa sangat lah, tapi apparently it can help with sleep. I don't know, but it's I don't think there's any harm trying. Saya nak tanya sekejap Lausin, pasal teh tadi, bila kata ada yang daun berlainan dengan suhu berlainan, dia rose ke ikut tahap bakar ke? Bukan rose ikut tahap bakar sahaja, dia jenis teh tu tersebut
dia bila dah diproses, kita kena bancuh dia mengikut suhu dia. Chinese dia agak particular lah dengan suhu-suhu teh ni. Kita kena bancuh pada certain suhu and then baru boleh dapat certain optimal taste. Dia ada dia punya practice dia. Cuma dari segi penyediaan tu lah tak sure, mungkin ada effect juga. Maksudnya mungkin mereka perlu bakar ataupun perlu sidai untuk certain suhu untuk capai effect dia. Okay, terima kasih. Kalau Lausu boleh share Korang, I need to make a move. So thank you for the great sessions, everyone. Thank you, Dr. A. Korang continue lah talk, ya. Okay, bye. Baik. Continue drinking coffee and try to reduce the sugar inside the coffee, okay? And tambahkan manis dalam senyuman. Tiba. Okay, bye. Bye. Lausu boleh share satu general knowledge Okay, yang ni kalau Chinese tahu. Melayu, Indian ataupun bahasa lain sangat-sangat jarang tahu tau. Lausu bagi satu, Lausu tanya dulu soalan. Mungkin you guys boleh cuba teka dahulu. Dalam banyak-banyak nama teh ataupun nama bunga dalam Chinese, ada satu bunga ni banyak orang Chinese guna untuk menyumpah orang yang gay. Dan baru-baru ni pun Lausu boleh bagi hint sikit, ada orang menyumpah apa nama dia, politician kita nama dia Azmin kan. Dia menyumpah dia sebagai bunga chrysanthemum. Bunga chrysanthemum mint dia panggil nama dia. So bukan dia bukan bunga Cina, dia spesifik bunga chrysanthemum. Cuba teka kenapa dia panggil Azmin bunga chrysanthemum. Tak tahu. Ni general knowledge lah. Mungkin untuk you guys boleh tahu. Sebenarnya kalau orang Chinese dia kata bunga chrysanthemum ni, lagi-lagi kalau dia ada tambah kata kerja di depan, faham lah okay, bunga chrysanthemum ni sebenarnya merujuk kepada lubang buntut. Oh my god. So hati-hati lah. Ni general knowledge lah untuk you guys boleh tahu. So kalau orang panggil you chrysanthemum, it's not a good thing lah. Walaupun dia bunga. Dia kalau ada kata kerja di depan, especially kata, kenapa awak jolok chrysanthemum, macam tu. Takut. Basically any flowers but not chrysanthemum lah. Baru Google image chrysanthemum. Faham lah kenapa. Ni general knowledge lah. Cuma untuk sharing sini. To avoid. Absolutely. Anyway, saya ni nak balik ni nak juga belajar Mandarin ni sebab adalah setengah Chinese especially yang tua tak reti cakap Melayu fasih So ada kelas apa yang ada Rausha? Boleh kongsi bagi promosi. Terima kasih Dr. Hafsah. Dr. Kamarul boleh saya cerita sikit sajalah. Saya tak nak ambil banyak masa. Boleh Okay, ni kira macam ni pun. Terima kasihlah sangat-sangat bagi peluang. Cuma dia lebih kepada, sebenarnya Lausu ada buat ni lah online platform. Dia lebih kepada sharing ilmu asas Mandarin. Apa yang Lausu pernah ajarkan selama 4 hingga 5 tahun tu, Lausu compilekan dalam bentuk video. Boleh access 24 jam lah. Student boleh masuk dan tonton, and then setiap topik tu ada latihan digital untuk pengukuhan. Boleh tengok dekat profile Lausu lah, ada dekat bio tu, boleh terus ke landing page, adalah description dia. Terima kasih lah Dr. Kamarul, Dr. Hafsah tanya mengenai ni, online platform ni, mengenai apa yang Lausu ajarkan. Lausu buat ni sebab kelas fizikal tak boleh jalan sebab COVID. Itu nombor 1. Dan nombor 2, kalau anda semua tahu, Chinese ni bila belajar Mandarin ni, bila kita bercakap, dia banyak tersembur air liur.
Lagi-lagi dari segi topik macam mana nak pronounce dengan betul, dia banyak macam tu. Jadi bahaya waktu COVID ni bila mengajar. Langsung macam Baguslah Lausha ni sebabnya ialah bahaya tu sebab droplets kan. droplets tu memang sangat-sangat dia bukan sahaja bahaya, dia sebenarnya penting. Benda tu memang kena keluarkan angin untuk nak dapatkan perfect pronunciation. So macam kalau nak buat kelas fizikal sangat berbahaya. Jadi langsung sekarang ni buat online sahaja. Basically Langsung punya yuran tu dia just sekali bayar, masuk akses saja sampai bila-bila. Langsung tak ada nak kedekut-kedekut nak akses sebulan ke 3 bulan ke, tak ada. Belajar je lah sampai mahir. Jadi itu salah satu punya online platform. Thank you very much tanyakan Dr. Hafsah, dan thank you Dr. Kamaru allow untuk promote. Of course, there's no problem. Okay. You're more than welcome. Rasa sangat-sangat ni lah, berterima kasih lah, syukur. Sebab Twitter ni sebenarnya banyak orang yang sangat hargai ilmu. Sangat-sangat suka belajar, and lagi-lagi apa-apa sajalah mengenai Mandarin. Dan juga ni lah, untuk hari ni pun, even kopi pun menarik topik hari ni. Thank you very much Dr. Kamarul. Thank you for your sharing as well. Kita orang ni kadang-kadang bosan juga cakap pasal medik kan. Nasi medik. Itulah, saya selalu join nak dengar je pasal topik lain. Lepas tu kena seru. Dr. Shah selalu join saya punya puisi, Doktor. Oh yeah, you were in that. Ya, saya dengar je. Seronok pula dengar. Sebab dulu waktu sekolah adalah join. Sekarang dah semua science based kan. Kadang it's nice actually to listen to puisi kan. Rasa macam you're in a different world. Kalau sudi nak join, silalah datang hari Jumaat ni. Oh, ada hari Jumaat kan? Berapa surat korang online? Orang Farah biasa buat 10:30 malam. So daripada pukul 10:30 malam onwards tu lah memang diorang dekat dalam-dalam tu memang suka nak berpuisi, bersyair apa semua kan. It's kind of fun. Uish, yang tu. Best. Mungkin doktor boleh promote kita orang ke doktor? Doktor boleh bacakan. Tak apa doktor. Kita Wow. Benar, we want one, Caku. We want one. hari boleh doktor. Ada 4 hari praktis. Ya, ada 4 hari lagi. Itulah. Lausha, apa tu Chinese mesti ada dia punya puisi juga kan? Yes, ada. Hari tu pernah join. Cuma rasa kekok lah. Semua orang baca puisi bahasa Melayu, Laos tu pula bahasa Cina. Semua orang tak faham. Teman Dr. Syafu. Wow, that's interesting. Ayo Lausha. Okay, kalau Dr. Kamaru join, Laos join. Okay. The gang. Sorry lah, saya kalau 10:30 kan, saya tengah kerja lagi 3:30 ni kat sini. So, rasanya Ireland ada puisi dia juga ke atau macam mana? Ireland, oh my. Actually kan, Irish dia ada their own language. It's Gaelic. Gaelic language. Tapi sebenarnya kalau you duduk sini lah, memang kita memang cakap English saja. Kalau
my housemates pun Irish. So diorang memang cakap English pun. Cuma kalau you pergi dekat sesetengah tempat, sesetengah county dan sesetengah macam kira district lah. Kalau nak ikutkan kan, county pun tak besar. Tapi dia punya macam daerah dia, ada setengah tu memang dia orang cakap Gaelic kat rumah. Boleh Google lah Gaelic language. Dan kalau you datang sini, dia punya bus pun okay, dia memang English kat atas tu, tapi ada dia punya apa Irish apa language kat bawah tu. Gaelic. Auto search. Gaelic. Tapi itulah macam walaupun memang yelah ni namanya Ireland, Republic of Ireland, even Irish sendiri pun tak cakap Gaelic on daily basis. Dia macam more to apa itulah subject in school. Tapi sebab diorang kan dijajah British juga kan, jadi sampai tak ramai lah. Ada masih lagi diorang buat dekat TV kan, ada apa news in Gaelic ada, tapi dari segi practice tu, kalau if you go around you won't have any problem lah. People won't speak Gaelic to you. Kecuali kalau misalnya tak ada certain daerah you pergi, yes they only speak Gaelic. And then saya pernah kerja dekat katakanlah Galway, memang ada certain people who come, they actually speak Gaelic at home, tapi they will still be able to speak English lah. It's not a problem lah. Kalau you datang sini memang semua orang cakap English lah. Dia tak ada Gaelic tu, it's more like a subject in school really. Diorang faham tapi diorang tak cakap. Oi, Assalamualaikum. Tak ada lah. Bukan cerita lain ke tadi? Bukan cerita pasal island ke? Kopi ada lagi ke? Oh, okey. Nak tanya, macam kopi ni, kalau dia orang suka, dia kadang-kadang dia suka yang pekat ke? Ada ke kopi yang jenis tak ada macam teh tu tak adalah pekat kan? Adalah jenis teh ikut dia punya kepekatan dia. Yang pekat lagi sedap ke? Yang tak pekat lagi sedap ke? Macam mana tu? Hmm. 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 Apalah, at least ada penerangan kita dengar kan. Kalau mana-mana yang tahu tu boleh dah share siapa tahu kan. Dan kalau pergi coffee house, right, macam dia cakap ada Americano, ada long black, ada latte, semua tu ada measurement dia. Macam Americano like one shot of espresso dengan water. Dia ada lah saiz dia macam mana nak buat, macam mana nak nisbah dia. So memang ada beza, walaupun long black dengan Americano tu on surface nampak sama, tapi cara dia buat tu lain, dan yang tu bring the texture differently lah, dan akan berbeza juga pada peminat-peminat kopi. Dia macam apa, kopi luwak kan, daripada haiwan nama luwak kan. Civet, ya.
So dia punya apa najis tu dari situ lah dia buat apa biji kopi kan. Kan. Ha, dia dia nyal kan. Ha. Hmm. Tapi itu memang kopi yang paling mahal di dunia kan? Ke ada lagi? Ha, doktor. Kalau nak kata mahal, saya rasa Geisha lagi mahal. Apa ni apa? Kopi luwak. Kopi luwak. Kopi luwak mahal. Termahal di dunia. Bukan paling mahal lah. Dia mahal tapi bukan paling mahal. Yeah. Okay. Bukan price je kan, tapi effort dengan time dia. Itu tiada nilainya. Pick up line Pick up line. Kopi yang pernah saya cuba ni lah, tak silap tapi yang tengah trending Geisha sebenarnya. Kopi Geisha. Kalau nak cuba boleh pergi VCR tapi tengah COVID kan. Tapi beans dia sendiri pun mahal enggak? Itu. Yang tu memang rasa Panama, Geisha Panama Finca de Bola. Sekejap saya Google sekejap. Panjang namanya. Dia nama kan ada ni. Nama tempat, lepas tu nama roastery dia. Geisha Panama. Ni ni 22 euro, 22 euro 100 gram. Wow, mahal. 22 euro berapa ah? 120. Lama dah tak kira euro. Kalau euro Cuba mahal. je tengok euro dah naik tau. Euro kali 4 kali 5 kan? Tak, bukan kali 4 lagi dah. 5 lebih. 5 lebih. Baru 80. Baru 80 ringgit je. Mahal tak? 110. Dalam 110 lah. Dan kalau consider 100 gram harga macam tu, kemudian kan kalau macam tadi yang Yahya cakap, kita buat kopi ikut ratio. So macam kalau guna Hario V60, kalau 12 gram, maksudnya 100 gram tu boleh buat berapa kali je. So yang macam VCR tu berapa banyak? 50. Entah, satu cawan. Itu pun bayar sebab apa? Ada member ajak macam you rasa you paling power ke? You try sini. Try Geisha macam okay. Lagi sedap lah. Itulah senang terpengaruh. Tapi kopi sekarang ni banyak dia punya apa inovasi dia. Campur ni kan. Yang saya jumpa tadi tu rasanya masih murah sebab ni ada jumpa lagi satu variant Finca de Bola agak Panama Geisha 52 euro. 52 euro. Saya tak pernah minum kopi semahal tu lagi. 200 lebih tau. Kalau dikali 5. Tapi kalau 52 euro macam mungkin kalau misal kata motivation kan, kita kan kena reward ourselves kan. Kerja lepas tu belilah satu kopi yang mahal. Tu kerja beli satu LV. Kalau kopi gula rasa macam rugi pula. Bayangkan yang kopi 52 euro ni kan, dia dah diskaun tau. Harga sebenarnya 55 euro. So 55 euro kalau kita tukar pada ringgit, kalau RM270. Dan kalau tuan-tuan dan puan berada di Selangor boleh kahwin kot. Mas kahwin di Selangor RM300. Kopi itu malu buat tambahan kan. Saya ni kopi ni. Antara kopi je lah. Antara kopi.
Hmm. 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 Cherry lagi, tea lagi. Starbucks ada rasanya. Ya, Cascara Macchiato. Kau saya pernah try dekat Starbucks. Sana okey tak? Tak tahu, tak pernah try. Tapi tengah Google ni, terjumpa. Tengah tengah Google ni, nampak lah. Hojicha. Uh, Hojicha. Kalau kat Sushi King tu biasa kan ada green tea. Tapi green tea kita boleh refill. Hojicha tak boleh refill lah. Hojicha. Tapi dulu Hojicha dia bagi dalam tea bag tau. Dan Sushi King kan dah ada tempat air panas dia keluar. So kat situ kita boleh refill. Tapi waktu dia dah game lah. Dia buat kat belakang. Ha, Mamat ni tak boleh pakai ni. Dia asyik game je. Dan ya, yeah? Datang berdua makan seorang je. Minum seorang. Kalau kat Jepun marah tau. Kalau kat Jepun pernah saya pergi bawa saya punya apa? Isteri, anak, isteri anak. Isteri, bini, apa lah. Isteri, mak. Lepas tu, so macam mak saya dengan adik saya makan sikit. Kita order lah. Order dua je. Dia macam mana boleh? Ni 4 orang kena order 3. Paling-paling 3. Sebab tu order lah 3. Tapi yang mak saya order yang sikit je lah. Sebab dia orang punya mi kan besar. Bagi mi, bagi nasi lagi. Kata, tak ada, tak ada. Portionnya banyak. Okay, so berbalik pada hojicha tadi. Kalau beli hojicha, dia ada satu nama. Allah lupa. Dan tapi jangan beli yang Tesco punya. Tesco punya hojicha tu rasa macam, okay. Nanti lagi mungkin saya cari dan saya tweet kot hojicha gambar yang macam mana. Tapi hojicha kat Sushi King dia ada jual kat macam kedai-kedai kat Tesco pun ada jual juga. Dia patut range dia dalam 20 lebih something. Tapi kalau Tesco dia akan try untuk Tesco punya harga yang murah. Tapi rasa hojicha dia tak sampai lah. Ha. So itu apa alternatif untuk penggemar kopi. Tapi mungkin terpaksa elakkan kopi ataupun nak mencuba teh. Dan try hojicha.
Betul tu, betul. Kombucha tapi tak pernah rasa lagi kombucha. Dia fermented. Fermented. Pernah rasa, langsung pernah rasa. Dia rasa macam fermented lah, fermented. Dia macam masam-masam. Bila minum tu macam ragu-ragu sebab langsung pernah bau tuak tu macam mana. Bau je lah, tak pernah minum. So macam bila minum kombucha tu macam, ni betul ke kombucha ni? Takut lah macam, betul. Takut dia. Tapi boleh tahan, sedap. Bergantung kepada sama ada orang tu dia pandai ferment ke tak. Dia putus sasaran dia kan. Dr. Kamaru ingatkan Lausu kepada satu kedai pau yang Lausu dulu masa dekat Penang dulu sangat-sangat suka makan dekat kedai pau ni. Kedai pau ni dia guna yeast dia dari turun-temurun. Setiap hari dia akan buat 100 biji tapi dia akan jual 99 sahaja. Biji ni dia akan simpan, esok tu dia akan kembang lagi, lepas tu dia akan campur dengan dough baru, dia akan buat lagi 100, dia jual 99, dia simpan satu tu. Dia punya yeast tu turun-temurun. Dijadikan pau dia tu boleh naik ya. Menarik. Korang cakap pasal pau, mana saya nak dapat pau kat sini kalau ada frozen je lah. Saya beli Malaysia Market. Buat Dok Kamaru boleh buat resipi ke? Resipi pau. Pau kopi. Pakai instant ni semua tak boleh ke? Rasanya tak, pau tak perlu nak tunggu penapaian kan? Rasa kombucha ni maybe okay, dia macam sama kan macam kan orang buat apa roti roti apa sourdough tu tak silap semua ada starter. So sama dengan kombucha ni dia ada starter dia. So macam yeast tu boleh masuk macam tu je kot. Okay lah, saya leave dulu lah. Thank you Dr. Kamaru sebab invite. Okay, bye. Thank you. Saya pun ada buat something tapi yang tadi pasal hojicha tu ni saya dah tweet dah. Hojicha dari OSK. Ada jual nama jenama tu OSK jenaan RM26. RM26. Ya, harga tu lah harga tu. Sekejap saya tekan tweet. Hojicha dari OSK, belilah. Okay. So, okay. Nice talk pasal kopi. Biasa pasal medik je. Itulah. Sebenarnya kita orang nak je borak-borak pasal benda lain. Kita orang tak tahu je apa yang korang nak borak. Kita buat apa satu space pasal fik perubatan. Kalau ada siapa yang free, jom join lah. Saya ikut insyaAllah. Betul. Fik perubatan. Oh, perfect. Caku, you kena join sekali. Mana boleh. Jangan lari. Apa speaker tetap ke? Diorang kind of tag me lah. Tapi kalau ada doktor yang lain, that would be great lah. Sebab yalah, the more the merrier and the more knowledge we get kan. Fahmi will also be there insyaAllah. Fahmi, our pharmacist. Yes, insyaAllah. Dia baru je komen tadi. Lepas tu I cakap, you kena join sekali ni. Belum malam ni.
Saya mencelas sikit kan. Dr. Hafsah sebenarnya saya ada DM soalan. Hopefully Dr. Hafsah boleh jawabkan nantilah. Tapi rasanya tak sesuai tanya dekat sini. Thank you very much. Thank you very much Dr. Kamarul. Thank you very much everyone. I'll have a look at my DM. Thank you Thanks. very much. Just listener. Just nak tanya, dari segi pengalaman kau ataupun daripada cerita-cerita orang, kalau kat hospital tu, dekat bahagian mana yang ada benda yang macam tu? Ada makhluk? Oh, dekat tempat-tempat ni kan? Kalau takut juga, susah lah orang tak pergi hospital kan? Takut sangat. Tapi hospital ni memang macam saya kan, kalau hospital dia macam suka bau dia tau. Dia punya bau apa? Dia suasana dia punya keadaan bukan sebab kita macam kita agih bau dia, cuma tak ada terlalu kira okey lah. Maksudnya kalau dia punya feeling tu lain sikit oh. Pernah juga duduk dekat hospital. Dia bukan dia macam bau tu bau ubat ke bau apa dia punya minyak wangi ke kan? Hmm. Sanitization kan. Hmm. Hmm, hmm. Yalah. Okey okey. Okey. Terima kasih.